Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 6 Ogos 2021 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Tumpuan berita. Kerajaan Sarawak sentiasa berusaha untuk menyelesaikan isu rakyat di negeri ini yang tidak memiliki dokumentasi kewarganegaraan. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Datuk Ahmad Dr. James Jemut Masing berkata, beliau bersama Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah mengadakan lawatan kerja rasmi ke Long Singut pada Khamis bagi mendalami isu yang membelenggu rakyat di kawasan itu sekaligus mencari jalan penyelesaian. Menurutnya, tindakan itu penting bagi memastikan rakyat yang tidak memiliki dokumen pengenalan diri dapat dibantu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balih tersebut juga menegaskan kerajaan Sarawak berusaha sebaik mungkin untuk membela nasib mereka yang mengalami masalah sama untuk didaftarkan sebagai warga negara Malaysia. Sementara itu, beliau juga prihatin dengan nasib dua orang gadis dari Long Singut yang berjaya memperoleh keputusan 6A dalam Sijil Pelajaran Malaysia SPM namun tidak mempunyai kad pengenalan meskipun mereka dilahir dan dibesarkan di kawasan tersebut. Tambah beliau, seramai 356 orang lagi juga mengalami situasi yang sama dan sebilangannya adalah generasi kedua dan ketiga yang dilahirkan di Long Singut. Berita selanjutnya. Seramai 30 orang warga emas golongan terlantar orang kurang upaya OKU menerima suntikan vaksin COVID-19 jenis Sinovac di Kampung Rantau Panjang China pada Khamis. Lebih menarik, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian sendiri turun padang dan membantu petugas kesihatan dengan menyuntik sendiri para penerima vaksin. Beliau yang juga adun batu kawah dan seorang doktor perubatan sebelum ini turut menasihatkan masyarakat umum untuk segera mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Tindakan itu penting dalam memastikan rakyat di Sarawak dilindungi daripada jangkitan wabak COVID-19. Seterusnya, mengenai projek pembinaan Hospital Pengajar dan Pusat Kesihatan Prima Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS yang kini sedang dalam pelaksanaan dan dijangka siap dalam tempoh 4 tahun lagi. Pembinaan hospital ini bertujuan menyediakan prasarana perkhidmatan kesihatan yang kondusif kepada orang ramai khususnya di Kota Semarahan. Menurut Ahli Parlimen Kota Samarahan, Rubiah Wang, cadangan projek itu merupakan salah satu daripada impian beliau sejak menjadi Ahli Parlimen di kawasan itu pada tahun 2015. Projek ini telah diluluskan menerusi pengumuman Perdana Menteri ketika pembentangan Dewan Rakyat mengenai Pelan Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 pada tahun 2018. Katanya ia membolehkan orang awam mendapatkan khidmat kesihatan dengan akses yang mudah sekaligus menampung jumlah penambahan pesakit yang menyebabkan kesesakan di klinik kesihatan sedia ada di kawasan itu. Beralih ke laporan di Semunjan. Adunnya Aula Dris telah melawat ke beberapa tapak projek yang akan dilaksanakan di 4 kampung di kawasannya pada Khamis. Antara projek yang dilawati ialah membina sistem perparitan di belakang rumah panjang Kampung Sungai Lingkau baru yang menelan kos sebanyak RM200,000, membina kalvert baru dan mendalamkan parit tali air mini ban Kampung Tanjung Harapan dengan kos RM1.5 juta, membina ban di kawasan Kampung Kelka RM1 juta dan membina pintu air bagi kawasan Tanjung Pisang selangking RM500,000. Kesemua projek ini bernilai RM3.2 juta dan merupakan di bawah peruntukan Agensi Pembangunan Wilayah Bersepadu Samarahan IRSDA dengan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS bahagian Samarahan sebagai agensi pelaksana. Berikutnya di Kuching. Jabatan Pertanian bahagian Kuching telah menyerahkan sumbangan hasil tani sebanyak 200 paket kepada petugas di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Majma' bersempena Majlis Peladang Prihatin Sarawak. Simbolik penyerahan telah disempurnakan Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak merangkap Adun Tarat Datuk Roland Sagah Wiin pada Khamis. Sumbangan berupa timun, cendawan tiram, cili, nanas MD2 dan tembikai Black Lady itu adalah berdasarkan pembelian hasil pertanian yang dilakukan Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Kuching, Bau dan Sri Gading Lundu.
Senarai penerima terdiri daripada petugas Leadership Institute of Sarawak Civil Service, Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM, pasukan sukarelawan dari Kementerian Belia dan Sukan MyVac, Klinik Kesihatan Jalan Masjid, Rela, Polis Diraja Malaysia PDRM, anggota trafik Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dan pengurusan majma. Di Sebuyau pula, seramai 270 lagi individu telah lengkap menerima 2 dos vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Pembangunan Sebuyau pada Rabu. Menerusi tinjauan kru Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, program yang bermula dari jam 8 pagi sehingga 4 petang itu berjalan dengan lancar mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Kebanyakan penerima yang ditemui menzahirkan rasa gembira dan syukur dengan peluang yang diberikan kerajaan dalam mendapatkan vaksin secara percuma di samping berpuas hati dengan perkhidmatan PPV yang selesa dan teratur. Dalam pada itu, Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Sebuyau selaku Ketua Penyelaras PPV Zon Sebuyau, Dr. Muhammad Ashahari Abdillah, turut memaklumkan kepada penduduk kawasan yang masih belum menerima suntikan vaksin untuk datang terus ke Klinik Kesihatan Sebuyau atau Klinik Kesihatan Sebangan pada setiap hari bekerja. Berita diteruskan dengan seramai 17 orang gelandangan berjaya diselamatkan dalam operasi bersepadu menyelamatkan orang papa dan gelandangan pada Rabu. Mereka terdiri daripada 16 warga tempatan dan seorang warga asing Indonesia, juga melibatkan 16 orang lelaki dan seorang kanak-kanak. Operasi bersepadu itu dianjurkan pejabat residen dan pejabat daerah Miri bermula jam 10 malam berakhir jam 2 pagi. Kesemua gelandangan yang diselamatkan kemudiannya ditempatkan di pusat gelandangan sementara untuk program vaksinasi. Beralih ke laporan harian COVID-19 di Sarawak pada Khamis. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya memaklumkan sebanyak 759 kes positif baharu telah dikesan di 26 daerah menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 79,522 kes. Berikut menunjukkan daerah-daerah yang terlibat. Turut dimaklumkan terdapat 2 kes kematian baharu akibat COVID-19 yang direkodkan, iaitu masing-masing 1 orang di Bintulu dan Miri. JPBN Sarawak juga mengisytiharkan 5 kluster baharu melibatkan kluster komuniti iaitu seperti yang tertera. Turut diisytiharkan penamatan 4 kluster iaitu kluster Sungai Kotak Meradong, kluster Tanjung Lelengau Pakan, kluster Luteng Telang Usan dan kluster Blimbing Bau. Dalam pada itu, berikut merupakan lokasi yang diputuskan JPBN Sarawak berhubung pengisytiharan, pelanjutan dan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidah Ihanan Sahni dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.